nak buat sedikit penjelasan sebab di luar sana tu ramai yang bertanya, kenapa saya promosikan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Okey, baik. Sebenarnya dalam peringkat permulaan bila saya promosikan agenda riset Malaysia ni, sebenarnya yang ada dalam pemikiran saya ada dua orang tokoh sebenarnya, ya. Yang pertama Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dan yang keduanya adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Tapi sebab semua orang maklum, Datuk Seri Najib kita ni masih menghadapi kes-kes di mahkamah, kan? Jadi sebab itu kita rehatkan dulu Datuk Seri Najib supaya dia boleh fokus kepada kes-kes mahkamah dia. Jadi kita tinggal ada satu calon saja lagi untuk bawa agenda riset Malaysia ni, iaitu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi kenapa Tengku Razali Hamzah? Okey. Yang pertama sekali, Tengku Razali Hamzah ni sebenarnya adalah seorang tokoh hebat di negara kita ni, kan? Dan beliau ni sebenarnya tokoh yang paling senior. Malahan sebenarnya lebih senior daripada Tun Mahathir Mohamad sendiri. Dan sepatutnya bukan Tun Mahathir Mohamad yang jadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Sepatutnya adalah Tengku Razali Hamzah. Tapi sebab Tengku Razali Hamzah bagi laluan pada Tun Mahathir Mohamad, sebab itu yang Tun Mahathir Mohamad berjaya jadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Itu dia Tengku Razali Hamzah. Kan? Jadi Tengku Razali Hamzah ni ada banyak poin-poin lah kalau yang kita nak ketengahkan. Yang pertama sekali sebab dia ni very senior dan dia juga merupakan anak raja. Jadi beliau ini dihormati di kalangan raja-raja Melayu dan juga dihormati oleh semua pihak yang ada di negara kita ini. Ini tokoh yang betul-betul mendapat penghormatan daripada seluruh rakyat Malaysia, baik daripada peringkat raja sampailah kepada peringkat masyarakat bawahan. Sebenarnya kalau ditanya dengan ahli-ahli UMNO yang veteran, saya rasa semuanya tahu sebenarnya kalau kita nak imbau kembali pertandingan Presiden UMNO di tahun 1987, ramai yang tahu sebenarnya Tengku Razali yang menang dalam pertandingan itu. Tapi kerana ada beberapa muslihat, maka faktanya pada hari ini Tun Mahathir yang menang dengan kelebihan 40 hundi lebih sikit lah kot waktu itu. Tengku Razali ini macam semua orang tahu, sejarah juga dah membuktikan bahawa beliau ini memang mempunyai kepakaran dan kemampuan yang tinggi dalam bidang keuangan dan juga ekonomi. Dan beliau juga mempunyai hubungan yang rapat dengan financial yang ada di seluruh dunia. Perkara yang paling penting sekali setakat ini, Tengku Razali Hamzah ni adalah merupakan satu-satunya tokoh yang ada di negara ini yang menyokong agenda riset Malaysia. Dan bukan saja sekadar menyokong, bahkan dalam cadangan kita dalam agenda riset Malaysia, kita juga nak meriset institusi Raja-Raja Melayu. Jadi tujuan kita nak riset institusi Raja-Raja Melayu tu adalah untuk memperkasakan lagi institusi tersebut. Dan ini secara peribadi disampaikan kepada saya sendiri. Beliau menyokong penuh agenda riset Malaysia ni, termasuk untuk meriset institusi Raja-Raja Melayu. Dan satu lagi poin yang perlu saya tekankan di sini sebenarnya mengenai Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau ni sebenarnya dari dulu terkenal dengan imej bersih, kan? Tidak ada sebarang skandal yang dikaitkan dengan beliau. Kerana beliau ni terkenal anti kepada corruption, kronisme dan juga nepotisme, kan? Jadi saya rasa dalam keadaan kalau kita nak meriset negara ni, saya tak nampak ada tokoh lain yang lebih bersih dan lebih berkemampuan selain daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Kalau ada pihak-pihak di luar sana yang ada calon-calon mereka sendiri, silakan. Kita memang terbuka dalam soal ni. Sebab apa? Sebab kita nak cari pemimpin yang terbaik untuk meriset kembali negara ini, kan? Tak kisahlah siapa pun. Jadi kita boleh buat studi banding. Kita bandingkan antara tokoh agenda riset Malaysia ni dengan tokoh-tokoh lain oleh pihak-pihak lain. Tak ada masalah. Kita buat studi banding, kan?
Itu yang terbaik saya rasa.